A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar Tajaa Yayasan Berakyat yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini kita dalam norma baru kan. Sebelum ni tiap-tiap tahun kita akan turun ke tempat anda, kita bincang macam-macam, betul? Tapi tahun ni kerana ujian yang Allah Ta'ala bagi, maka kita bertemu secara online. Anyway, tak ada masalah. Kita tetap akan bersama dalam sesi Live Up Your Dream. Kita nak bincang 3 perkara yang mudah-mudahan beri kebaikan kepada saya dan kita semua, khususnya pelajar-pelajar Tajaa Yayasan Berakyat yang dikasihi Allah sekalian. Alright, baik. Yang pertama, saya nak ajak kita tengok satu perkara ke depan kan. Sekarang ni whiteboard saya putih dan kosong, betul? Katalah saya letak satu dot kat sini. Apa yang kita nampak sekarang? Kita nampak ada satu dot lah, ataupun satu titik lah, ataupun satu benda yang mengganggu penglihatan mungkin. Betul? Jadi benda inilah yang kita, kalau boleh, kita nak bersihkan. Kita nak buang bagi elok, bagi clear. Dan cara nak buang itu adalah dengan beberapa tools ataupun kaedah. Maka apa benda titik, dot atau warna purple tadi tu? Iaitu kita nak ceritakan tentang masalah-masalah yang ada pada diri kita yang kalau kita boleh buang, kita akan jadi luar biasa. Maka tajuk kita pada hari ini apa dia? Badan yang sihat, akal yang awesome, insyaAllah. So, badan yang tak sihat tadi ni kita nak buang, maka ada beberapa cara. Yang pertamanya, terutama bagi yang Muslim, kita kena sedar bahawa nak melahirkan badan yang sihat, garis panduan dia ada agama letakkan. Dan memang diajarkan kepada kita dalam satu pepatah Arab disebut apa? Al-aqlus salim fil jismis salim. Otak yang cerdas, kalau tajuk ini otak yang awesome lah, datang daripada badan yang cergas. Maknanya apa? Islam sendiri telah mengajar kita untuk membiasakan hidup dengan kecergasan, dengan kualiti yang sebaik. Innallaha yuhibbul mu'minul qawi. Nabi pun kata Allah Ta'ala lebih suka manusia yang beriman, yang kuat. Maksudnya apa? Physically dia sehat, physically dia baik, physically dia berkualiti. Sebab insya-Allah kesan dia adalah akal yang luar biasa awesome. Maka untuk mendapatkan badan yang sihat dan akal yang awesome, kita kena jaga 3 perkara, dan 3 itulah kita nak sentuh hari ini. Yang pertama sekali, yang inilah paling orang tak jaga, nombor 1. Apa dia? Makanan. Nak sebut pun seram benda ni. Sebab apa? Pemakanan ni benda yang sangat besar dan penting. Hari ni saya tak bercadang nak cerita dari sudut kalori ke, dari sudut portion ke. Yang tu kita serahkan kepada ahlinya, iaitu orang bahagian perubatan kesihatan. Tapi hari ni kita cerita macam mana? Tentang pemilihan pemakanan yang betul untuk melahirkan akal yang cerdas. Bukan suruh makan kacang ke, bukan. Tapi nak cerita paling asas, kalau kita orang Islam, dan saya yakin apapun agama anda, benda ini juga disebut, iaitu tentang memilih makanan yang baik. Sebab tu dalam Islam, Allah Ta'ala ajar kepada kita, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kamu boleh makan apa yang bukan sekadar halal, tapi tayyibat yang baik. Ingat, pemakanan yang baik yang kita ambil, sumber rezekinya adalah yang halal, semua itu yang elok, insya-Allah akan menjadikan badan kita ini menerima zat, apalagi kebaikan, kelebihan dalam sifat yang baik-baiklah tu. Dan insya-Allah daripadanya lah boleh membentuk akal yang sejahtera, akal yang luar biasa, dan dalam tajuk kita sebut apa? Akal yang awesome. Itu penting, itu sangat penting. Jadi jom sama-sama kita menjaga pemakanan kita balik. Tambah-tambahkan kita orang Melayu, mungkin orang Islam, kita diajar dengan adab dan tata susila. Makan, contoh kita diajar apa? Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maknanya dengan kadarnya. Jangan melantak macam esok kiamat. Kan kadang kita makan ni tengok takut. Esok nak kiamat Relax. Makan sikit-sikit. Pelan-pelan. Sebab makanan yang baik itu memberikan kesan yang baik kepada tubuh. Dan akhirnya mampu merancakkan perkembangan otak akal kita, menjadikan kita manusia yang waras dalam pertimbangan luar biasa dalam membuat keputusan baik. Para pelajar Tajaa Yayasan Berakyat yang kasih Allah sekalian, itu yang pertama. Kita boleh tengok sebenarnya banyak lagi tentang cara kita duduk, cara nak suap, cara kunyah, doa-doa yang boleh baca, dan semua itu sangat detail dalam agama. Cuma kadang-kadang kita tahu benda tu tapi tak apply. Sebab itulah Islam mengajar kita al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal umpama apa? Umpama pohon tapi tak ada buah. Yang menarik dia ada seorang ustaz kan, zaman belajar tu Allah bergegar-gegar ni kan.
Ustaz Man dia kata apa? Al-ilmu bila amalin kasayyarah bila steering. Ilmu tanpa amal ni apa? Umpama kereta tak ada steering. Nampak macam power. Ya, ilmu tu mahal, tapi kereta tak ada steering, apa jadi? Tak bermanfaat. Begitu juga kita. Makan tu bagus, tapi bila makan tak betul caranya, maka tak ada manfaat lah makanan tadi kepada diri kita. Alright? Itu yang pertama tentang pemakanan. Kita kena jaga betul-betul supaya menjadikan kita ini bukan sekadar mendapat tenaga kepada tubuh, tapi melahirkan akal yang luar biasa hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas kita cerita tentang pemakanan yang kita kena jaga untuk melahirkan manusia yang akal yang awesome dan badan yang cergas, jaga juga cara hidup. Dan menariknya, cara hidup kita ini ada satu susunan yang sangat luar biasa sebenarnya. Contoh-contoh. Berapa ramai remaja yang tengah tengok ni kat luar kan, duduk kat kampus ke, ni PJP ni duduk kat rumah ke, yang sekolah tak boleh pergi sangat lagi ke kan. Kita banyak masa kat rumah, kita habiskan hidup seharian kita dengan cara yang salah. Contoh kita kalau yang salah ni pakai warna terang sikit lah. Contoh yang pertama, game. Tu dia. Soalan. Main game salah? Salah? Jangan tu situ. Main game ni boleh jadi salah, boleh jadi tak salah. Apa lagi? Tengok movie. Ini memang minat lah ni kan. Semua orang nak tengok. Asal keluar movie baru, dia lah orang pertama beratur kat panggung wayang. Sebab apa? Nak jadi orang pertama dapat masuk ke panggung wayang. Tapi alangkah lebih indah kita orang pertama dapat masuk ke syurga Allah. Betul? Apa khabar semua? Baik, faham Okey. Contohnya kita ambil dua benda ni je lah. Salah ke? Kita nak main game, tengok movie. Boleh, tapi dengan syarat. Kita tulis kod saya ingat sikit. Terkawal. Kalau tak terkawal, game ke, movie ke, dua-dua akan menjadi masalah. Sebab apa? Contoh, kita main game dan tengok movie sampai pukul 2-3 pagi. Sepatutnya malam itu Allah jadikan sebagai masa rehat bagi kamu. Kan untuk kita tidur, istirahat, bagi otak jadi relax dan tenang. Bangun awal, pukul 4 atau 5 pagi dah bangun untuk buat ibadat. Barulah akal tu akan jadi luar biasa awesome dan badan juga akan rasa segar. Tapi sebab nak main game, tengok movie sampai 3-4 pagi, akhirnya rehat terganggu, kualiti hidup juga terganggu. Punca daripada apa? Cara hidup yang tidak betul. Jadi jom baiki cara hidup, insya-Allah sedikit demi sedikit akan ada peningkatan dalam diri kita. Akan ada peningkatan dari sudut kesihatan kita. Dan yang paling penting, akan melihat peningkatan dari sudut kualiti akal kita untuk melahirkan manusia yang berakal, awesome dan luar biasa insya-Allah. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir, sebab kalau kita buat kat luar sebelum ni kan, kita masa panjang, berjam-jam kita duduk menyembanglah sesama. Tapi sebab online ni kita ada masa sangat terbatas, 15 minit, maka kita nak pergi yang ketiga. Selepas betulkan pemakanan dan cara hidup, yang ketiga dan yang paling penting, inilah yang selalunya orang terlepas pandang. Dia ingat bila nak baiki balik minda dia ni, akal dia ni, ataupun nak bagi badan dia sihat, cukup dengan makan dengan tidur betul. Tak. Yang ni nama dia makanan. Makan juga, tapi makan apa? Jiwa. Ni paling penting sekali ni. Perasan tak? Kita kena solat Jumaat dan dia fardu seminggu sekali. Dan kita kena dengar khutbah, dia masuk dalam rukun Jumaat seminggu sekali. Kita ada kuliah maghrib dan subuh kat masjid. Kita ada pengisian yang banyak dalam channel-channel radio dan televisyen. Soalan dia kenapa? Sebab kita nak isi bahagian ini. Nama dia jiwa. Kita rasa makanan fizikal, makan nasi, ayam, kucing lah, kucing orang tak makan kan, nasi, ayam, ikan, itik dan sebagainya, kita rasa yang itulah yang penting. Okey, betul untuk memastikan badan kita sihat, tapi sedang tak makanan jiwa juga membentuk kesihatan pada fizikal dan tubuh badan kita, dan makanan jiwa juga mencetak dan melahirkan akal yang luar biasa hebat, akal yang sangat awesome. Sebab apa? Makanan jiwa ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. As a Muslim especially, kita boleh tengok beberapa point. Contoh yang pertama, makanan jiwa apa? Nombor 1, majlis ilmu. Saya ingat tulis lah. Yang kedua apa dia? Al-Quran. Yang ketiga apa? Zikrullah.
Tiga benda ni nampak simple, tapi inilah makanan jiwa yang paling berkualiti. Kalau kita sentiasa dalam majlis ilmu, bayangkan kita sedang melatih diri kita untuk membiasakan dengan surrounding yang sangat luar biasa, tenang dan damai. Yang luar biasa, sihat dan tenteram. Okey, macam ni. Kita buat contoh mudah. Pernah tak adik-adik semua ada masalah? Kan kita stres lah, sakit kepala lah, tension lah, macam. Biasanya waktu saat ini, mana kita pergi? Kita pergi masjid kan? Yang bila ada masalah, akhirnya kita ke masjid. Sebab apa? Nak cari ketenangan. Salah ke tu? Betul ke? Kan? Sampai kat masjid terus stres ni, nangis. Kita buat apa? Dia ambil wudu. Soalan, tadi sebelum wudu dengan sekarang dah berwudu, beza tak rasa ni? Beza dah ke? Itu baru satu peringkat. Lepas wudu, masuk masjid, beza tak keadaan tenang waktu wudu dengan masuk masjid? Beza dah. Kemudian tambah salat sunat 2 rakaat. Dalam sujud kita yang terakhir, kita rasa tenang, seolah-olah semua bebanan itu dilepaskan. Sebab tu kita kena faham, makanan jiwa juga salah satu benda yang memberikan kebaikan kepada tubuh. Orang kata badan sihat bukan makan je, tapi makanan rohani, makanan jiwa juga penting, memberikan keterangan. Bila tenang tu, otak tak stres, insya-Allah tekanan pelik-pelik tak berlaku, akal kita boleh berfikir dengan waras. Kan? Jadi kalau kita pergi majlis ilmu pun sama, kita dapat tonik tambahan, dia bakar balik semangat, latih balik jiwa. Dan ini salah satu yang kita tengah buat ni, majlis ilmu ni, nak latih manusia menjadi orang yang luar biasa. Sihat akal dia, sihat tubuh badan dia, barulah jadi manusia yang berakal, awesome dan luar biasa, insya-Allah. Baik, anak-anak yang sambil rakyat kasih Allah. Yang kedua kita sebut apa? Quran. Kan? Zikrullah yang ketiga. Semua ni betul, dia punca-punca ketenangan. Dan kena ingat, bila tenang, apa jadi pada tubuh badan kita? Jadi sihat, jadi tenaga, jadi semangat, dan akal pun jadi tenteram, jadi damai, dan boleh bertindak dengan sangat awesome dan luar biasa. Jom kita budayakan 3 perkara ini. Daripada pemakanan yang baik, cara makan mengikut sunnah, doanya. Dan hari ni saya tak nak sebut doa makan sebab semua apa dah, insya-Allah. Doa makan ni kita ingat. Kejut tengah tidur pun, bangun, baca doa makan. Kita sudah, apa dia? Doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa tu mesti ingat je. Sampai tahap kalau bulan Ramadan, Tok Imam kat depan baca doa pun kita ingat doa makan kan. Tok Imam baca, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Kita dengar Allahumma barik lana. Nak makan kot. Padahal Imam macam apa? Ya Allah berkatilah kami fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kita allergic dengar Allahumma barik lana, doa makan dah. Betul? Maknanya okey, pemakanan kita jaga, betul? Makanan fizikal, nasi, makanan sebagainya. Cara hidup, lifestyle kena betulkan. Jadualkan balik kita punya hidup. Jangan tidur lambat sebab ini benda ni terganggu masa depan kita. Sia-sia YBR bagi tajaan, bagi beasiswa, bagi pinjaman untuk belajar, tapi akhirnya kita habiskan duit itu, infak orang ramai itu, sumbangan dan dana itu untuk benda tak manfaat. Alangkah ruginya. Dan yang ketiga, makanan luar dah cerita, makanan jiwa juga kena dijaga. Banyakkan duduk dalam majlis ilmu, banyakkan baca Quran dan zikrullah, insya-Allah jiwa paling tenang, paling damai. Zikrullah ni simple je. Paling tak ada kita sebut apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ulanglah. Insya-Allah jika kita jaga pemakanan kita, kita jaga cara hidup kita, baiki balik yang mengarut-mengarut ni, dan kita juga penuhkan makanan jiwa dengan makanan yang betul, kita boleh jadi manusia yang sangat luar biasa berjaya. Sebab apa? Akal kita berjaya, tubuh badan juga kita berjaya. Berjaya apa tu? Berjaya bina dengan sebaik. Barulah boleh jadi manusia yang sangat awesome, yang sangat luar biasa. Jadi para pelajar yang sedang menonton video pada hari ini, jom kita usahakan sama-sama perbetulkan balik kehidupan. Tak apalah yang lepas-lepaslah, cuma kita baiki semula supaya apa? Mudah-mudahan akhirnya pemakanan yang betul itu, ingat, bukan soal sihat je, tapi halalan tayyibah. Baik tu betul, tapi halal juga kena jaga. Jangan makanan tu nampak sihat tapi dia tak halal, itu pun bahaya. Contoh yang kat Selama kan, tembak makanan member, betul? Apa khabar semua? Betul? Jadi yang tu kita tak nak. So kita nak pastikan pemakanan itu baik tapi juga halalan, benda yang halal. Barulah padanya kebersamaan redha Allah pada perbuatan makan itu tadi. Yang kedua tu kita sebut apa? Cara hidup tu. Pastikan cara hidup kita, ya orang muda dia nak enjoy sikit, it's up to you, but then pastikan ia mengikut lunas agama. Jangan sampai kita cara hidup kita ini terlalu banyak melakukan benda yang lara. Allah sebut apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ni ciri dia apa? Dia akan tinggalkan benda-benda yang lara, benda yang sia-sia. Mana orang yang besar tertuju mala ya'ni, tinggalkan benda yang tak manfaat. Jadi tinggalkan, betulkan balik cara hidup. Dan yang paling mustahak, manusia yang kuat luaran, dia kuat dalam hati, makanan jiwa. Walaupun nampak simple, tapi makanan jiwa inilah jika dibentuk dengan betul, maka dia akan menghasilkan, tu sasul-sasul tadi kan, akan menghasilkan manusia yang betul-betul
berkualiti. Barulah betul akal yang sihat, badan pun sihat, seluruh kehidupan kita akan menjadi sangat sihat, iaitu sangat baik di sisi manusia dan di sisi Allah SWT. Jadi jom pastikan kehidupan kita ini kehidupan yang benar-benar luar biasa, kehidupan yang benar-benar mengikuti ketetapan yang telah diberikan, baik ketetapan manusia apatah lagi ketetapan Allah SWT. Sehingga berjumpa lagi anak-anak Islam berayak sekalian, jom praktikan sebaik mungkin kejayaan milik kita semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.